Hai, Assalamualaikum, welcome back to my channel Izzat Daniel. Okay gang, so Izzat nak buat react video tentang KKN di Desa Penari. Mesti ramai dah tengok video ni kan. Dia tengok kat TikTok, Twitter. Video ni viral di mana-mana sahaja gang. So Izzat nak share ni pengalaman Izzat pergi tengok sendiri dan Izzat fahamkan jalan cerita dia. So Izzat nak share dengan korang sebab korang mesti ada tertanya, best lah cerita ni kan, best ke tak cerita ni, nak pergi tengok lah kan. So di video kali ni Izzat nak share lah tentang KKN di Desa Penari ni gang. Sebelum tu Izzat nak mohon maaf, di video sebelum ni banyak kesilapan Izzat dengan Abang MK. Memang banyak potong brother tu di video pengalaman bekas banduan tu gang. Memang Izzat minta maaf sangat-sangat. Izzat mengaku salah Izzat dengan Abang MK dan Izzat cuba perbaiki kesilapan yang Izzat buat tu gang. InsyaAllah lepas ni Izzat akan interview lagi brother-brother bekas-bekas Juvana, bekas-bekas Handegeni untuk beri pengajaran kepada kita dan untuk memberi impak yang besar kepada kita semua supaya dapat dijadikan pengajaran dan sempadan untuk kita tidak melakukan kejahatan. Okay, sebelum tu jangan lupa subscribe, like, comment, share, turn on notification supaya korang tidak terlepas video-video Izzat. Okay gang, let's go. Memang senar. Mereka ikut semua perkataan jin. Jin dengan jauh. Okay, baru-baru ni viral satu video di TikTok, di Twitter tentang KKN di Desa Penari. KKN ni apa geng? KKN ni adalah kuliah kerja nyata macam dekat Malaysia ni, praktikal lah macam tu kan. So video ni dah viral sejak pada 2019 lagi. 2019 dah viral di seluruh Indonesia dan baru masuk, kita je baru dapat tahu kan. Video ni penulis dia ialah Simple Man. Simple Man yang di Twitter. So kau boleh tengok dekat Simple Man kan, banyak story tentang cerita KKN. Dia adalah kisah benar yang 6 orang pelajar buat kajian untuk buat praktikal lah. Jadi perkara mistik yang berlaku disebabkan ada punca-punca. Sekejap lagi Izzat akan ceritakan kat korang yang Izzat tengok. Jadi cerita ni dibintangi oleh Isa Biani sebagai Nur, Adinda Thomas Widya, Akhin Nini, tak pandai nak sebut, Hakyu ni Ayu, Ahmad Magantara Bima, Calvin Jeremy Anton, Fajar Nugraha Wahyu. So gang, 6 orang pelajar ni mula nak sampai ke KKN di Desa Penari ni nak buat kajian ni gang. Dia orang mesti minta dengan mak ayah. Jadi mak ayah dia orang tak sokong sebenarnya. Mulanya mak ayah dia orang tak sokong lah untuk dia buat di Desa Penari ni. Desa Penari ni dia macam kalau dekat Malaysia kita panggil tempat perkampungan bunian lah, di mana dia orang masuk ke tempat-tempat yang banyak jin gang. Dan banyak tak banyak sebab duduk dalam hutan betul-betul. Nak masuk ke desa tu, mula dia orang naik van tau. Orang ni naik van, lepas naik van dia tak boleh masuk dengan kereta. Kat dalam tu tak boleh masuk dengan kereta, dia kena naik motor. Jadi dekat jambatan tu adalah orang-orang desa kampung tu sendiri yang ambil dia orang ni gang. Sebelum dia orang nak masuk kampung tu, ada seorang pelajar ni, dia tengok ada seorang tu macam tak mengizinkan untuk dia masuk ke Desa Penari ni gang. Apa yang peliknya, waktu dia orang nak masuk ke Desa Penari ni, dia duduk atas motor tu, dia orang tak bersembang langsung dengan orang yang membawa dia orang untuk masuk ke Desa Penari ni. Waktu dia orang nak masuk ke Desa Penari ni, dia rasa macam dah tak sedap hati dah, macam ada something nak terjadi pada dia orang ni. Jadi waktu tu Nur yang memula rasa benda yang tak sedap, lepas tu Widya. Lepas tu gang, kejadian mistik ni berlaku apabila Bima melanggar syarat. Sebab dekat satu kampung Desa Penari ni ada perbatasan antara orang kampung dengan orang bunian. Jadi mesti dia orang rasa macam tertanya-tanya, kenapa aku tak boleh masuk lepas perbatasan tu? Ada satu macam pemujaan ataupun tempat, tak tahu, something tempat tu lah, macam kalau dekat Malaysia kita tengok macam tokong, tak silap Ijat kan, macam tokong macam tu lah. Jadi biasalah remaja ni dia mesti kalau kita berjangan lagi dia nak buat kan. Jadi start pada situ lah dia orang rasa macam tertanya-tanya. Ada seorang ni, Ijat tak ingat nama dia, siapa yang nak masuk mula. Jadi bila dia masuk tu, start situlah dia kena kacau kan. Yang first kali kena kacau yang Ijat ingat, Ijat ingat tau, yang first kali adalah Nur. Waktu tu dia orang nak pergi mandi. Waktu nak pergi mandi, sebelum masuk ke rumah baru, dia orang tidur dia menumpang di rumah seorang orang kampung juga, makcik, ditumpang kat rumah kampung tu. Jadi bila dia orang nak pergi mandi, tempat mandi tu jauh. Sebelum dia masuk tempat mandi, Nur yang masuk dulu, masuk ke bilik mandi ni. Jadi bila masuk bilik mandi, Nur dia macam tak sedar hati. Dia masuk ke bilik mandi tu, and then dia rasa macam ada something yang kacau dia. Dan bila kat situ, yang ni Ijat tak faham dalam cerita tu kan, apa benda ni kan. Jadi bila dia masuk dalam bilik mandi tu, dia nampak satu lembaga macam kalau dekat Malaysia ni gang, hantu raya lah, hantu raya dengan mata merah. Waktu tu lah hantu tu macam nak kacau dia, mata bertentang dengan mata. Memang siapa tak takut kan. Ijat pun terperanjat. Cerita tu true story. Dia lebih kalau nak berbandingkan dengan cerita Makmum tu, memang bagi Ijat Makmum lagi gempak kan. Jadi kan lepas tu Nur nak mandi, tak jadi nak mandi. Nur dah menjerit-jerit dalam bilik mandi ni. Widya pula tak perasan. Widya dekat luar dia macam dia nampak satu tempat pemujaan dan dia pergi dekat situ. And then dia tak dengar pun langsung Nur menjerit, tolong semua benda kan. Dipanggil Widya tak dengar langsung kan. Lepas tu Nur pun dengan cepatnya keluar. Lepas keluar tu dia bertentang macam terkejut lah, dua-dua terkejut. And then tibalah masa untuk
Widya pula masuk ke tandas tu kan. Widya masuk ke tandas tu, dia pun rasa macam tak sedap hati, and then dia pun mandi. Yang Ijat ingat, yang lembaga hitam tu seperti hantu raya tu macam penunggu di hutan tu lah. Dia penunggu kat hutan tu. Jadi bila dia masuk tu kan, Widya yang masuk, Widya pula kena kacau. Widya kan masuk bila dia mandi, dia mandi. Perempuan penari tu siapa nama dia? Ijat tak ingat nama dia. Okey kan, Ijat ingat dah siapa nama dia. Nama dia adalah Badawuri. Dia waktu Widya mandi, dia mandi. Badawuri tu datang. Tapi Widya tak nampak lagi waktu tu. Widya tak nampak. Nur dekat luar ni macam lama sangat. Bila dia mandi lama sangat, Nur dekat luar ni dia macam mengintai. Dekat situ, dekat bilik mandi tu ada satu lubang tau. Ada satu lubang. Jadi bila kat lubang tu dia mengintai, dan kat situ dia nampak Badawuri geng sedang pandang dekat dia. Lepas tu Widya boleh pula tak perasan waktu tu ada something, tak perasan Badawuri dekat situ. Okay, and then dia orang pun cepat-cepat bergegas keluar daripada bilik mandi, and then bawa ke tempat penginapan dia orang. Puncanya berlaku disebabkan Bima ni dia dihantui oleh hawa nafsu, and then dia dapat satu mimpi yang dalam mimpi tu dia menunjukkan Widya ni diikat oleh ular. Yang ikat dia adalah Badawuri ni geng. Badawuri, si penari desa ni. Desa penari, hantu ni geng. Hantu ni memang sangat-sangat cantik. Wah, tu kalau hantu kat Malaysia tu mesti ramai tertarik, tapi tak. Hantu benda memang sangat cantik geng. Okay, lepas tu dia ikutlah perjanjian dengan syaitan. Apa perjanjian dengan jin ni geng. Badawuri ni suruh apa, dia suruh ambil macam gelang, and then letak kat satu tempat lah macam tu. Si Bima ni suruhlah Ayu tak silap je, Ayu letakkan gelang ni di beg lah macam tu kan. Lepas tu Widya, Ayu yang minat dekat Bima. Jadi dia dalam tak sedar Ayu ni minat dekat Bima. Lepas tu kalau kita tengok dekat video-video TikTok, Twitter kan, ramai yang kena rasuk dalam pawagam semua kan. Sebenarnya cerita tu dekat Indonesia, bila nak masuk ke Malaysia dia di-cut scene tu. Ada scene-scene yang kena potong. Contohnya seperti baca mantra, waktu seks, memang banyak kena potong geng. Mungkin ada faktor-faktor kenapa dia dipotong geng. Sebab itulah dekat Indonesia kalau tengok kena rasuk, memang ramai gila kena rasuk geng. And then cerita ni memang sangat-sangat viral. Bagi Ijat, dia tak seram tapi based on true story. So kalau korang nak tengok sangat-sangat, pergilah tengok geng. Benda memang bagi Ijat boleh kurang lah untuk cerita seram-seram ni geng. Jadi geng, kalau korang perasan dalam video tu, seorang je yang tak kena kacau. Yang tak kena kacau seorang je geng, iaitu Anton. Anton memang tak kena kacau. Anton dia tak pernah pun nampak si hantu-hantu ni semua. Last story ni, cerita ni, bila dia orang pergi dengan orang and then balik tinggal 4 orang. Disebabkan 2 orang lagi meninggal dunia disebabkan roh mereka di tempat alam bunian tu geng. Jadi dia orang punya jasad ada dekat dunia yang nyata ni, and then dia punya roh masuk ke alam bunian, iaitu Bima dengan Widya. Bima dengan Ayu geng. Bima meninggal 3 hari selepas kan. Bima meninggal 3 hari selepas kejadian tu, and then Ayu ni meninggal selepas 4 bulan ni geng. Jadi geng, benda ni memang jalan cerita tu mudah nak faham sebenarnya. Korang boleh pergi tengok sendiri geng. Jadi kalau korang tak faham Ijat cerita ni, memang banyak Ijat rasa memang banyak. Kali ni memang banyak kesilapan Ijat. Jadi Ijat sampaikan pengalaman Ijat sendiri. Memang waktu Ijat pergi ke pawagam tu, Ijat pergi dekat My Town, memang gila ramai gila dekat dalam pawagam tu nak tengok cerita ni. Memang viral. Dia dibuat oleh seorang Simple Man. Ijat dah cakap tadi, Simple Man. Dia ditulis oleh Simple Man. Okay geng, so sampai sini saja video kali ni. Jangan lupa dapatkan buku kisah Ijat pada bulan 6 ni. Buku tu akan diriliskan geng, bertajuk Peluang Kedua. Boleh dapat di Karya Bestari. Okay, Ijat minta maaf kalau ada banyak kekurangan daripada video ni. Ijat minta maaf lah sekali lagi banyak kekurangan di video sebelum ni yang interview bekas banduan. Ijat harap korang terus support Ijat. Ijat doakan korang murah rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Okay geng, so rate untuk cerita KKN di Desa Penari ni Ijat bagi 7/10. 7/10 geng. Sebab Ijat bukan penggemar cerita seram. Jadi bila cerita ni viral, Ijat macam
nak pergilah. Jadi bila Ijat tengok, Ijat faham ini adalah cerita benar, kisah benar di Indonesia, geng. Okey, geng. Jumpa lagi di next video. Terima kasih yang support, terima kasih yang tengok video ni, dan terima kasih juga kepada subscriber. Semoga korang dimurahkan rezeki. Okey, bye. Assalamualaikum.